Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Riel kembali ke channel My College ni. Macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel My College ni. Bagi korang dah subscribe tu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kerana sentiasa support kami. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Untuk video kali ni saya nak buat satu lagi video tips dan sharing untuk camping. So, hari ni saya nak share sikit pasal power bank dan juga power station ketika camping. So, adakah benda ni perlu ataupun tak perlu? Korang kena tengok video ni sampai habis. Dan sebenarnya saya taklah arif sangat, jadinya saya punya sharing ni dia taklah terlalu teknikal. Dia lebih kepada sharing apa yang saya faham dari pengalaman dan saya sampaikan sebagai dari perspektif camper to camper. Tak dinafikan, pada saya power adalah penting kalau kita nak pergi camping. Terutamanya kalau korang family camping, sebab benda ni pada saya sangat penting sebab kita masih lagi perlu connect dengan dunia luar. Yang paling utama adalah gunakan phone. Sebab kita nak berhubung dengan dunia luar in case ada apa-apa berlaku kecemasan. Power juga perlu untuk kita recharge balik kita punya device. Contohnya macam lampu, kipas ataupun power bank dan juga apa-apa saja device yang kita bawa pergi camping. Kebiasaannya device-device sekarang ni semua dah jenis rechargeable. Jadinya kita perlukan satu power bank ataupun power station untuk kita recharge balik kita punya device ni in case bila kita camping dia punya bateri tu dah habis. Lagi satu cara untuk dapatkan power selain daripada gunakan power bank dan juga power station adalah gunakan plug point dekat campsite. So yang ni kena bawa kabel. Tapi untuk video ni saya lebih nak share sikit pasal penggunaan portable punya power, contohnya daripada power bank ataupun power station. Saya sendiri lebih prefer menggunakan power bank ataupun portable power station sebab saya tak nak limitkan campsite yang saya boleh pergi. Sebab tak semua campsite dia ada plug point lah, dan masih lagi banyak campsite yang dia tak ada plug point. Jadinya untuk manage kita punya power, kita kena perlukan at least power bank ataupun power station. So video kali ni saya nak share sikit jenis-jenis power bank yang saya ada dan juga perbezaan jenis-jenis portable power station yang ada dekat pasaran. Masa awal-awal camping dulu, kita orang pun just gunakan power bank saja. Memang masa tu pun tak ada power station dan kita orang just gunakan power bank biasa sajalah yang macam ni, yang senang kita dapat dekat pasaran, yang ni dalam 20,000 mAh dan juga yang ni 10,000 mAh. So pada saya sebenarnya gunakan power bank macam ni sebenarnya dah boleh survive. Biasanya untuk camping satu malam lah. Sebab biasanya kalau device camping, contohnya lampu, kipas ataupun apa saja, kita dah full charge dulu dekat rumah. Guna power bank ni adalah backup pada keesokan harinya. Sama ada untuk recharge balik kita punya phone, kita punya lampu ataupun kipas. Dan sekarang pun sebenarnya power bank ni pun dah ada kapasiti yang lebih besar lah. Dah ada yang 50,000 mAh, ada yang 80,000 mAh. mAh tu adalah dia punya kapasiti. So lagi besar kapasiti dia, lagi banyaklah power yang boleh disimpan dalam power bank. Sekarang pun dah ada power bank yang jenis lightweight macam ni. Ni daripada Nightcore. Yang ni adalah jenis EDC. Maksudnya adalah everyday carry sebab saiz dia sangat compact, sangat ringan dan juga kapasiti dia 10,000 mAh. Kiranya mencukupilah untuk kita bawa ke mana saja sebab dia sangat ringan, sangat kecil compare dengan power bank biasa yang macam ni, yang sangat tebal dan juga sangat besar. Dan kapasiti dia pun sama 10,000 mAh. So kalau yang jenis macam ni memang sangat mudah dibawa. Untuk penggunaan power bank macam ni pada saya dia sangat simple lah. Kita nak beli pun simple, tak pening sebab biasanya power bank macam ni dia punya kapasiti dia dah tulis siap-siap lah. Biasanya paling rendah pun dalam 10,000 mAh. Sudah ada 20,000, ada 30,000, ada 50,000. Ada yang 70,000 pun ada, 80,000 pun ada. Boleh tengoklah bila nak beli, boleh tengok dia punya berapa puluh ribu mAh tu. Dan harga dia pun bergantung pada brand dan juga dia punya kapasiti. So penggunaan power bank ni adalah lebih kepada device yang simple. Contohnya kita nak recharge kita punya lampu, kita punya kipas, kita punya handphone. Sebab biasanya dia punya output adalah ni lah, dia just gunakan USB, sama ada Type A ataupun Type C lah. So bendanya memang sangat simple. Kita just cucuk je dia punya kabel dan dia terus recharge kita punya device. So macam mana kalau kita nak guna peralatan yang lebih kompleks. Contohnya kita nak buat kerja dekat campsite, kita nak gunakan plug 3 pin. So kita tak boleh lah nak guna power bank tadi. So sebab tu adanya portable power station. Selain daripada gunakan laptop, sebenarnya ramai lagi campers yang digunakan peralatan yang menggunakan plug 3 pin.
Contohnya ada juga yang bawa rice cooker, maybe sebab family diorang ramai dan diorang nak masak nasi dengan lebih mudah, dan diorang prefer rice cooker. Ada juga campers yang dia lebih suka gunakan kipas, yang kipas kat rumah, yang gunakan plug 3 pin tu. Dan juga sebab dia perlukan angin yang kuat, sebab maybe dia rasa kipas yang camping, kipas portable ni dia kurang, angin dia kurang kuat, kurang puas hati. So sebab tu diorang perlukan portable power station. Sebab dia ada ni, plug 3 pin ni. So dia ada point 3 pin ni, so mudah kita nak gunakan peralatan elektrik ataupun elektronik yang lebih kompleks yang lebih besar dia punya kapasiti dia. Lagi satu, walaupun sebenarnya ada juga campers, contohnya macam saya sebenarnya jarang gunakan plug 3 pin ni sebab saya gunakan portable power station adalah sebab saya gunakan banyak device untuk buat video sebab saya nak recharge balik sebenarnya bateri kamera, saya nak recharge balik saya punya bateri mic, saya nak recharge balik sebenarnya bateri drone. Sebab tu saya perlukan satu portable power station yang boleh recharge balik sebenarnya device ni tadi. Sebab kalau gunakan power bank, dia memang tak mencukupi lah. Okay, tu antara sebab lah kenapa ramai campers yang sekarang ni dia prefer bawa portable power station pergi camping. Okay, sekarang dekat pasaran memang banyak sangat jenis power station lah. So baby korang pening macam mana nak pilih. Saya pun tidaklah terlalu arif. Cuma apa yang saya tahu saya sampaikan beberapa tips macam mana kita nak pilih, sebab dia power station ni dia ada banyak kategori, dia ada banyak size kapasiti, dia ada banyak brand. So sebenarnya memang pening nak pilih mana yang sesuai. Dan lagi satu, harga portable power station ni dia memang agak mahal sikit lah, agak mahal sikit compare dengan power bank. Sebab tu kita kena pilih betul supaya nak make sure pilihan kita tu betul. Tak perlulah kita nak jual balik dan nak beli yang lain pula. Okay, dekat belakang saya ni dia ada 3 contoh lah portable power station yang saya guna. Yang ni yang paling kecil ada, yang medium ada dan juga yang paling besar. So walaupun dia sebenarnya dia punya kegunaan dia sama, tapi dia ada feature-feature yang berbeza lah. Dia punya perbezaan yang paling ketara adalah dari segi dia punya size. Size dia punya body dan juga size kapasiti dia. Tips yang paling utama sebelum kita beli kita punya portable power station, kita kena tahu apa yang kita nak guna. Okay? Apa yang kita nak guna. Sebab benda ni penting. Sebab benda ni yang akan menentukan berapa dia punya kapasiti yang sesuai. So bila kita beli portable power station, dia akan ada 2 unit lah. Satu yang watt hour, satu lagi dia punya watt. Okay, contohnya macam yang ni tadi, dia punya watt hour dia 167 watt hour dan dia punya dia punya watt dia adalah 150 watt. Ini adalah portable power station yang kapasiti dia lebih besar lah. Yang ni daripada 280. Okay, yang ni adalah model EB3A. Sama juga. Yang ni dia ada tulis kat sini, dia punya watt hour dia adalah 268 watt hour. Lepas tu dia punya watt dia adalah 600 watt. So dia lebih besar berbanding yang ni tadi. So size dia pun lebih besar dan dia ada sama juga, ada plug 3 pin dan dia ada lebih banyak dia punya port-port lain lah berbanding yang ni dia lebih simple. Okay, last sekali yang ni pula adalah yang lebih besar lah. Ni yang paling besar yang saya ada kat sini. Ni adalah EcoFlow River 2 Pro. So yang ni dia punya kapasiti dia lebih besar dan juga size dia lagi besar lah. So yang River 2 Pro ni dia punya watt hour adalah 768 watt hour berbanding yang ni tadi 286. Okay, so dia punya watt dia pula adalah 800 watt. Okay, 800 watt. So setiap ni dia ada perbezaan dia lah, dia punya size dan juga dia punya kapasiti dia. Okay, so macam mana kita nak tahu portable power station mana yang sesuai dengan kita. Dia sebenarnya dia ada kiraan dia lah sebenarnya, tapi saya taklah arif sangat pasal kiraan-kiraan ni sebab dia ada lah cara nak kira macam mana kita nak guna, apa yang kita guna untuk charge, dia akan bertahan berapa lama. Sebagai contoh, yang ni tadi dia punya watt hour dia adalah 167 dan dia punya watt dia adalah 150. Let's say lah saya gunakan saya punya laptop. Laptop saya dia punya kapasiti watt dia adalah 45 watt untuk recharge. So dia ada kiraan dia sebenarnya. Kita kena ambil yang 167 tadi. Okay, 167 watt hour bahagi dengan 45 watt. So dia boleh bertahan lebih kurang dalam 3.7 jam. Okay, 3.7 jam. Kalau portable power station ni dia fully charge lah. Dia fully charge.
So tu kalau kita gunakan laptop tu secara berterusan. So tadi saya dah share sikit lah macam mana cara pengiraan yang secara manual. Okay, tu kalau untuk power station yang basic macam ni. Yang ni basic saja sebab dia pun memang tak ada apa-apa indikator. Just macam ni lah, basic saja indikator dia lah. Just dia tulis sini berapa lagi dia punya bateri yang tinggal ataupun itu je lah. Dia tak terlalu detail. Tapi sekarang dia dah ada portable power station yang lebih canggih lah. Macam Blue 80 dan juga daripada EcoFlow ni. Sebab dia dah ada dia punya display dia sebenarnya lebih canggih dah. Maksudnya kita sebenarnya dah tak payah nak kira-kira dah, tak payah nak pening-pening. Sebab boleh tengok kat sini lah, dia lebih kompleks lah dia punya screen dia. Dia ada battery percentage dia sama juga kat sini. Lepas tu output yang keluar dan juga input yang masuk, berapa watt yang keluar, berapa watt yang masuk. Lepas tu bilangan jam yang tinggal yang kita boleh gunakan. Dia punya ni lah bateri dia sama juga yang ni. Dia akan ada display. So ni perbezaan lah kalau kita gunakan portable power station yang canggih, yang latest teknologi dekat pasaran. Okay, lagi satu kalau yang jenis macam ni, dia memang totally basic lah. Yang ni pun biasanya dia akan gunakan bateri lithium ion. Tapi kalau yang jenis yang baru sekarang ni, dia gunakan bateri yang jenis LiPo4, Lithium Profit 4. Yang mana dia lebih, bila nak charge tu dia lebih laju lah. Kalau yang kecil ni, yang basic macam ni, biasanya dia akan charge ambil masa yang lama dalam 5 ke 6 jam. Tapi kalau yang jenis macam ni, yang latest punya daripada Blue 80 dan juga EcoFlow ni, dia ambil masa yang lebih pantas lah, lebih kurang 1 jam dah penuh. Okey, jadi saya tunjuk demo sikit lah. Kita tengok demo sikit. Biasanya kalau macam ni dia akan display lah berapa lama cara penggunaan. Kita boleh tengok. Sebab kat sini dia memang lebih detail, lebih mudah sebenarnya kalau kita gunakan portable possession yang latest teknologi macam ni. So saya nak tunjuk contoh. Macam saya biasanya saya akan, kalau saya camping lama, saya akan bawa saya punya laptop. So laptop saya ni dia akan ada tulis lah kat sini. Biasanya korang boleh tengok dekat korang punya adapter laptop lah. Kat sini dia tulis 45 watt. So kalau 45 watt sebenarnya dia dah boleh gunakan dengan yang ni. Even yang ni pun boleh guna sebab yang ni tadi dia 150 watt. Okay, sebagai contoh saya gunakan yang ni. Kita on, ini kena on AC lah. So kalau gunakan plug 3 pin ni, kena cari yang AC. Dia tulis AC, dia ada AC dan juga DC. AC ni alternate current, yang DC adalah direct current. So kena pilih yang AC. So dia akan charge. So boleh nampak lah dekat saya punya MacBook ni, dia ada lampu hijau. So dia tengah charging lah. So maksudnya yang ni pun dia support. Yang kecil ni pun dah cukup support lah sebab yang ni dia tadi 45 watt saja. So yang power station kecil ni dia support sehingga 150 watt. Asalkan dia tak lebih, dia masih boleh support lah. So sama jugalah dengan yang ni. Kalau yang kecil ni pun boleh. So yang ni pun should be okay, tak ada masalah. Okay. So macam ni kita kena on juga yang AC kat sini. So yang ni kita dah cocok dia punya plug ni dekat sini dan kita tekan sampai button hijau, maksudnya AC dia menyala lah. So yang ni untuk Blue 80. So dia akan calculate kat sini berapa watt sebab sekarang pun bateri actually dia dah full. So dia tak boleh kira lah sebab dia tak, maksudnya dia punya power dia tak keluar sebab dia punya bateri Mac ni dia dah full. Kalau kita guna, kalau saya buka, so kalau saya buka, saya on sebenarnya MacBook ni sebab tadi dia off, dia tak guna. So dia akan calculate kat sini. Kalau boleh nampak kat sini lah, dia dah bergerak, dia 29 watt. Dia 29 watt. Lepas tu, so kalau saya gunakan berterusan, dia akan update kat sini. Dia boleh guna 5.2 jam. So ni, sekarang saya tengah on saya punya Mac. So yang ni dia sleep dia punya monitor, dia punya screen dia. So kat sini, dia gunakan 30 dan juga 29 watt lah. So dia akan update kat sini. So kalau gunakan portable power station jenis macam ni, mudah. Dia dah update siap-siap berapa bateri yang tinggal, berapa jam lagi bateri yang boleh digunakan. Okay, seterusnya saya gunakan dengan EcoFlow River 2 Pro ni. Sama juga kita kena onkan dia dulu. Dan kita on dia. So dia akan calculate berapa bateri tinggal, 82%. So kita tekan AC untuk onkan dia punya AC, lampu dah menyala. So ni pun dia dah on.
lampu dia dah recharge. Dan dia update kat sini, dia gunakan 19 watt. Lepas tu dengan kapasiti ni dia boleh bertahan dalam lebih kurang 16 jam. Okay, dia update kat sini. Ni tadi saya tunjuk contoh dengan saya punya laptop dengan saya punya MacBook. Jadi saya tunjuk contoh lain macam ni kalau kita nak gunakan contohlah kita nak gunakan rice cooker dekat campsite. Okay, tadi saya dah tunjuk dengan laptop lah. So macam ni kalau, sebab ada juga campus yang memang dia orang bawa rice cooker. Sebab sebenarnya boleh bukanlah tak boleh, terpulanglah pada cara masing-masing. Dan kita kena tengoklah kita punya rice cooker ni berapa watt. Yang ni memang rice cooker yang kat rumah. Yang ni dalam, dia tulis kat sini sekejap ada 400 watt. 400 watt. Yang ni saiz yang biasa lah, yang kat rumah 400 watt. So kalau 400 watt, yang ni tadi tak boleh digunakan lah, sebab yang ni dia punya watt dia hanyalah 150 saja. So kalau kita guna, dia memang tak support, dia takkan menyala lah, dia takkan hidup kita punya rice cooker. So kalau yang ni tadi dia 600 watt. Okay, so yang ni 600 watt. So maksudnya dia boleh lah, sebab ni tadi 400 watt kan. So yang ni 600 watt. So maksudnya dia boleh guna. Jom kita try. Okay, saya dah cucuk dia punya plug. So kita on AC. Okay, kita tekan sampai nyala hijau, maksudnya dia dah on yang AC lah. So nampak dia menyala. So rice cooker saya menyala. Nampak ni lampu orange ni. So kat sini dia update lah. Dia update, dia gunakan output dia. Dia gunakan current dia 33 watt. Dia ada update kat sini 33 watt. Lepas tu dia boleh gunakan 4.6 jam lah. So kalau kita gunakan rice cooker ni, tapi kita rasa macam tak lama lah. Tapi kita masak nasi bukanlah sampai 4 jam pun, lebih kurang dalam saya rasa kalau masak nasi pun lebih kurang dalam 20 minit dah settle. Okay, so sebenarnya masih support, masih ok. So saya bolehlah bawa rice cooker ni pergi campsite. Okay, cuma yang ni sebenarnya dalam mode warm lah. So kalau kita tekan mode cook, saya rasa kalau kita tekan cook, dia lari cepat. Tapi tak boleh sekarang ni. So kalau dia cook, dia naik lah. So kalau kita tekan cook, macam ni jadi dalam 380 watt. Sebab dia gunakan elektrik yang lebih kuat. So dia just dapat 0.4 jam sajalah. Sebab sekarang bateri pun 63%. Bateri tak 100%. So kalau bateri full, mungkinlah dapatlah dalam 50 minit macam tu. Okay. So boleh nampak dia update kat sini. Kalau kita nak cook, dia akan terus meningkat dia punya output dia. Okay, boleh nampak. Okay, ni saya tekan cook. So boleh naik lah dia punya ni bilangan output dia. So dia update kat sini 0.4 jam. Bateri pun sekarang dah 62%. So kalau mode warm, dia turun balik lah. So yang ni lagi tak ada masalah lah, sebab dia punya watt dia tadi adalah 700 lebih. 786 ke apa tadi, 700 lebih. So kita cucuk kat sini. AC pun dah on. Okay, dia update kat sini. Okay, kita on AC. Okay, so dia update kat sini lah. 34 watt, sama juga lah yang tadi. So kalau kita tekan cook, so dia meningkat. Dia meningkat 380 watt. Lepas tu dia boleh tahan bateri dengan kapasiti lebih kurang 2 jam. 2 jam sebab bateri ni pun banyak lagi, 82%. Okay, so kapasiti bateri yang ni sebenarnya lagi besar berbanding yang ni tadi. So kalau yang ni, okay, dia update 1 jam sebenarnya. Okay, 1 jam. Sebab dia akan update time to time lah, semasa berapa banyak watt yang keluar. Okay, next kita nak test. Sebenarnya portable power station ni bukanlah untuk kegunaan camping je. Kita nak guna kat rumah pun boleh. Sebagai backup kecemasan. So sekarang saya nak tunjuk demo lah. Yang ni adalah filter, air filter dekat rumah. Yang kadang kita ada guna kat rumah. So kita boleh guna juga dengan portable power station. Kat sini boleh nampak lah. Kat sini.
So biasanya memang peralatan elektrik dia ada dia punya sini, dia punya voltage dia. Yang ni 33 watt. Okay. So kalau 33 watt, kita nak guna yang kecil tadi pun boleh. Sebab yang ni tadi dia 33 watt dia punya voltage. So yang portable power station kecil ni dia punya dia support sehingga 150 watt. So kita plug in, kita tekan AC. So dia boleh nyala. Kita tukar AC. Mulakan penulinan udara auto. So dia support lah, memang function. So itulah dia, kalau dia mudah je sebenarnya. Kita kena tahu dia punya voltage device yang kita nak gunakan dan juga berapa maksimum portable power station ni dia support. At least dia tak melebihi, okay? Asalkan dia tak melebihi, maksudnya device peralatan yang kita nak gunakan ni, dia bolehlah guna dekat portable power station. Okay, so kalau yang ni pun dah support, so yang ni pun tak ada masalah lah. Maksudnya cuma perbezaan dia. Kalau gunakan yang dua ni, dia punya jangka hayat, dia punya berapa lama, yang ni dia lebih lama lah. So kalau yang ni maybe sekejap saja boleh digunakan. Contohlah, so kita boleh kira tadi. Okay, so yang ni tadi dia 167. So kita bahagi dia punya voltage tadi 33. 167 bagi 33. So dia boleh gunakan lebih kurang 5 jam menggunakan yang ni lah power bank kecil power station yang kecil ni. So kalau yang ni pula, so yang ni tadi 268 bagi 33. So kalau yang ni digunakan, dia boleh digunakan sehingga 8 jam BET EB3A ni. So kalau yang ni pula, okay, so kalau yang ni dia tadi 768 watt hour dia. Okay, so nak kira dia kena tengok dia punya watt hour lah. Watt hour dia 768, maksudnya bilangan jumlah power yang boleh disimpan 768 watt hour. So kita bahagi dengan 33. So yang ni dia boleh gunakan sehingga 23 jam lah kalau bateri dia penuh. Okay, so dia punya perbezaan lah. Walaupun yang ni dia dah support, dia dah boleh digunakan, tapi dia tak boleh guna lama lah. Okay, berbanding yang kapasiti yang lebih besar. Saya ringkaskan dengan mudah lah. So kalau korang nak camping yang simple, yang at least satu malam, pada saya power bank pun sebenarnya dah mencukupi lah. Untuk korang yang memang just untuk nak charge lampu, kipas, phone saja, power bank sebenarnya dah mencukupi. Tak payah dengan power station pun tak apa, sebab dia simple, dia mudah, saiz pun tak besar, senang nak letak dalam bag, nak letak dalam kotak camping. Dia mudah, senang nak jaga. Pada saya kalau untuk camping 1 ke 2 malam, 2 malam pun okey sebenarnya. Cuma dapatkanlah 2-3 biji power bank. Dan kita kena guna dengan cermat lah. Guna dengan cermat. Kita punya lampu semua dah recharge full sebelum pergi camping. Okay. So bila hari kedua baru kita gunakan kita punya power bank. Okay, macam kita orang dulu pun, masa awal-awal dulu pun memang just gunakan power bank saja pun boleh survive, tak ada masalah. Tapi kalau korang yang jenis perlukan lebih power, lebih tenaga elektrik dekat campsite yang tak nak bergantung sangat pada plug point, boleh juga dapatkan power station. Okay, korang ada sedikit bajet, boleh invest pada power station, sebab power station ni pada saya satu investment yang berbaloi lah kalau korang memang perlukan. Walaupun harga dia sikit mahal. Contohnya macam yang paling kecil ni pun harga dia dah dalam 4,500 untuk kapasiti yang dia sebenarnya tak besar sangat lah. Dia lebih kurang power bank saja, yang power bank yang kapasiti yang besar. Tapi advantage dia ada ni lah, plug 3 pin ni. So korang boleh gunakan dengan peralatan yang tak menggunakan elektrik yang kuat lah. Contohnya macam laptop. Sebab biasanya laptop dia bawah 100 watt dia punya voltage, lebih kurang dalam 40 watt, dalam 60 watt. So boleh gunakan ni, cuma tak boleh guna terlalu lama lah. Dia ada kiraan dia tadi, macam saya cakap tadi, kita kena ambil watt hour dia berapa, lepas tu bahagikan dengan dia punya voltage peralatan yang kita nak gunakan. Okay, so kita dapatlah anggaran berapa lama boleh digunakan. Okay, itu kalau kita guna secara berterusan lah. Tapi tak perlu risau, sebenarnya biasanya dekat power station ni dia dah ada indikator dia, so korang boleh pantau lah. Dan juga power station ni boleh jugalah gunakan untuk recharge device macam biasa.
boleh nak charge phone ke, nak charge lampu kipas pun boleh sebab dia ada port USB. Tapi kalau korang perlukan extra power yang lebih extra, boleh dapatkan macam Blue 80 EB3A ni. Okay, dia berada dalam range yang medium lah. Dia tinggi sikit daripada ini dan dia tak terlalu tinggi sangat. So sama jugalah, dia lebih kurang kalau korang nak bawa device, korang nak bawa laptop, macam saya nak bawa kamera, dan nak recharge drone, banyak gadget untuk kita recharge. So better gunakan yang medium macam ni. Sebab dia punya watt hour dia lebih tinggi, kapasiti dia lebih besar, dia sesuai untuk camping dalam 2 ke 3 malam. Dia mencukupi. Sama jugalah kita kena plan, kita kena gunakan dengan cermat. Okay? So kita kena recharge dulu barang-barang kita dengan full kat rumah, dan kita boleh gunakan. Saya rasa kalau yang ni nanti saya akan share dengan lebih detail lah. Saya boleh gunakan beberapa hari. Okay, kalau yang ni tadi sebenarnya masih lagi lah boleh nak gunakan, nak bawa rice cooker ke, nak bawa kipas, kipas rumah pun boleh. Cuma dia tak boleh guna lama sangat lah kalau gunakan portable power station yang dia punya kapasiti medium, lebih kurang 600 watt ataupun 268 watt hour. Dia maksudnya dia bawah 500 watt hour, maksudnya dia tak terlalu lama lah, tapi boleh lah nak guna. Okay, dari segi harga, kalau yang macam ni dia range harga dia lebih kurang 1000 lebih lah, 1300, 1500 macam tu. Harga dia sedikit tinggi, pada saya lagi masih lagi berbaloi, sebab kalau jenis brand Blue 80 ataupun EcoFlow ni, dia ada warranty dalam 5 tahun. Lepas tu dia punya cycle untuk recharge dia ada 2,500, ada yang 3,000. Maksudnya korang boleh gunakan, kalau pandai jaga, boleh gunakan sehingga dalam 10 tahun macam tu. Kalau korang yang jenis heavy usage, korang nak bawa rice cooker dan nak recharge banyak peralatan lain, nak bawa kipas, so saya suggest boleh invest kepada portable power station yang lebih besar lah. Contohnya macam EcoFlow River 2 Pro. Kalau yang Blue 80 pun dia ada juga yang range yang sama macam ni. Dia ada EB70 ataupun AC60. Dia kapasiti dia lebih besar lah berbanding EB3A ni, dan dia macam lebih kurang lah dengan yang EV2 Pro ni. So yang ni bateri dia lebih besar, maksudnya korang boleh gunakan korang punya peralatan, contohnya rice cooker ke, korang punya kipas, boleh gunakan dengan lebih lama lah. Cuma itulah, bila kapasiti dia lagi besar, saiz lagi besar, dan dia lagi berat lah, dan lagi leceh untuk kita jaga dekat campsite. Okay. So pada saya, setiap jenis portable power punya device ni, dia ada kelebihan dan kekurangan dia. So korang kena tahu korang punya keperluan, korang punya apa device yang korang nak recharge, baru korang pilih yang mana yang sesuai. So benda tu korang kena plan dulu. Jangan beli kerana brand, jangan beli kerana harga. Kadang orang nak cari yang harga yang murah, okay, tapi dia punya keperluan dia tu tinggi. Okay. So kena invest lebih sikit. Sebab pada saya benda ni kita boleh guna lama sebenarnya. Bukan saja untuk camping, sebagai backup, sebagai kecemasan. In case berlaku kecemasan, contohnya berlaku bencana macam banjir ke, kita boleh guna. Sebab kadang-kadang elektrik tak ada, blackout ke, kita boleh guna kat rumah. So pada saya benda ni, walaupun bukan satu kewajipan, dia pada saya kalau kita ada, dia bagus. Pada saya masih lagi satu investment yang bagus kalau korang ada sendiri portable power station. Itulah sedikit perkongsian pasal portable power station dan juga power bank. Semoga apa yang saya sampaikan tadi korang faham, sebab sebenarnya saya pun agak kurang biasa sikit sebenarnya nak sharing pasal benda-benda elektrik, benda-benda elektronik ni. Sebab pada saya dia sangat teknikal, dan juga saya agak kurang arif sikit lah pasal benda-benda teknikal. Terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa, tekan button like, tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat buat video-video berkaitan dengan camping kat Malaysia ni lagi. Semoga kita jumpa lagi di next sharing tips lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.